dua jenis tau sebenarnya. Dua jenis tu maksud saya tu kalau kita nak dapatkan dari segi experience, pengalaman kita menekan clicking experience tu, okey, satu dia jenis lembut. Betul. Satu lagi walaupun dia membran, okey, tetapi dia keras sikit. Betul. Saya jenis yang kalau saya pakai, saya suka yang keras. Dia bukan, nampaklah kita macam buat kerja tu. Ketak. Okey. Walaupun tu function dia sebenarnya. Seronok kan bila tu kan. Jom. Yes. Nampak sangat kita sangat tengah beria. Air tu datang mencurah-curah. Gandum lah. Waktu tu pula bos tengah lalu pula depan. Alamak lagi. You busy ke? Busy. Memang tengah busy. Okay. Alright. So itu adalah membran keyboard lah. Okay. So untuk gaming gaming purposes. Okay. So kita tahu. Okay, selain pada membran keyboard, kita ada satu lagi jenis keyboard iaitu mechanical keyboard. So apa pula beza? Mungkin Man boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Sebab macam saya sendiri, I'm not a gamers. So when I'm not a gamers, of course I don't have any apa orang kata PC. PC pun saya dekat rumah tak ada sebab I'm using laptop. So jadi bila kata tak ada, jadi laptop saya tahu keyboard tu even sebenarnya saya tahulah keyboard orang selalu beli sebab kalau saya pergi ke sebagai contoh saya pergi ke Lawiat ke kan, saya pergi memang nampaklah keyboard untuk gamer gaming keyboard tu. Tetapi saya tak tahulah apa beza dia. Saya nampak yang perbezaan paling ketara adalah all the gaming products, tak kira keyboard, tak kira CPU ke CPU ataupun mouse ke, mesti ada LED. Betul. LED colours. Saya tahu beza dia. Selain daripada itu, of course dari segi CPU, performance of the CPU itself memang of course itu memang tak dinafikan lah. Tetapi kalau dari segi yang mouse, keyboard, mungkin dari segi earphone, bagi saya okeylah, earphone tu is something that headphone. Headphone. Tunjuk macam tu tapi earphone. Tapi earphone. Nampak dia dah blur dah tu. Okey. So jadi macam headphone tu sendiri, mungkinlah kita boleh nampak ada noise cancelling. Betul. Ada pelbagai lagi jenis. Tapi kan kalau untuk keyboard dan juga mouse, saya rasa macam sama je kan. Betul. Kalau orang yang tak biasa kan, yang mungkin macam nak katalah, dia bukan terlibat secara langsung dengan gaming ke ataupun mungkin dia main game tapi main game di handphone. So dia so dia punya experience atau pengalaman dengan keyboard gaming ni mungkin tak ada. So nak share dengan penonton di luar sana. Antara kita panggil features yang paling senang lah. Alang sebut tadi sebenarnya color, right? Warna. Itu memang kita tak boleh nafikan. Tapi dari segi experience atau clicking experience, right? Tadi Alang sebut juga membran keyboard is a very basic thing. Kita tekan, kita klik, kita akan rasa biasa. Mungkin keluarkan bunyi lah, klik itulah. Tapi dari sudut feedback ni kita sebut sebagai clicking feedback. So maknanya bila kita klik button, kita akan rasa seolah-olah button tu memberikan feedback kepada jari kita. So mungkin bila kita tekan, dia ada dua. Yang pertama kita panggil sebagai tactile. Tactile ni dia macam ada bounce sikit. Dia bukan spring. Tapi bila kita tekan ataupun dia ada macam dia bzz, macam tu. Lebih bukan berzelalan. Dia macam kita tekan, dia macam macam cakap kalau Alang cabut punat ataupun button ni, dalam tu ada macam bulatan kan, macam yang bulat kecil tu. Bila kita tekan tu kita akan rasa macam kita rasa yang kita dah tekan benda tu sebenarnya. Bahasa bahasa laptopnya ataupun keyboardnya dia panggil sebagai tactile feedback. Saya nak explain tak boleh sebab dia kena rasa sendiri baru anda tahu macam mana dia punya experience tu lah. Yang kedua ialah clicky experience ataupun clicky feedback. Clicky ni tekan dia bunyi klik. Dan kita rasa klik tu. Itu yang macam saya kata klik tu lah. Tapi keras juga ke? Dia tak keras, dia lembut. Cuma bila kita tekan dia akan bunyi klik. So bila kita main game ni, kita faham apa tadi? clicky feedback. Clicky feedback. So dari tactile feedback,
Okey, dan juga clicky feedback. Okey. So untuk device sensitive plus ini adalah tactile feedback lah. Okey. So bila kita tekan, kita akan rasa satu feedback daripada keyboard yang memberikan kepada kita signal yang kita memang dah tekan button tu. So sebagai gamers kita faham, alright, orang gamer di luar sana pun pasti mengalami ataupun merasai perkara yang sama macam saya. That one is a mechanical punya. Mechanical, right. Okay, memang direka khas untuk gamers, right. So bila kita main, kita nakkan experience ataupun clicking experience tu. Betul. Supaya kita memang confirm kita klik button tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, Alan, dari sudut ketahanan kan. Okay, mungkin orang kata sebab kita tahu mechanical keyboards ni dia sangat agak mahal. Betul. Right? In terms of price, dia agak expensive. Bagi saya kan sebenarnya kalau itulah macam saya katakan tadi, kalau saya pergi ke, sebagai contoh saya pergi ke Lawyat untuk saya mencari barangan lain, bagi saya harga dia mahal disebabkan ada dua perkara saja. Satu brand, satu lagi because of the LED colours lah. Saya tak tahu lah pasal benda lain kan. Yang pertama dia ada dari sudut lifespan dia. Lifespan dia untuk keyboard biasa lah. Dia tak adalah jangka masa dari sudut masa. Dia dari sudut key presses. So untuk membran keyboard tradisional, yang basic punya, lebih kurang dalam 5 juta key presses. 5 million key presses. Maknanya 5 kali tekan, 5 juta kali tekan, lepas tu keyboard tu habislah. Jangka hayat dia. So untuk mechanical, dia boleh pergi sehingga 30 ke 70 juta key presses. Berbanding dengan yang normal is 5 juta. Untuk mechanical dia lebih kurang 30 ke 70 juta. Depends on kita punya penggunaan lah. Kalau kita guna tu dengan harsh, dengan agak kasar, sebab ada juga orang main dia tekan tu macam nak berperang betul. So mungkin tu akan memendekkan jangka hayat keyboard tu sendirilah. Betul. Alright. Kemudian dari sudut stability. Basic keyboard kalau kita main untuk game yang high resolution ataupun yang memerlukan penggunaan video card yang tinggi dan sebagainya. So kadang-kadang ada keyboard yang dia tak boleh nak compatible. So kita main tu kita memang akan rasa memang tak puas punya. Memang akan rasa tak puas dan kita akan nampak feedback ataupun kita punya connection antara keyboard dan juga game tu macam ada agak slightly delay macam tu. Even kalau you tengok dalam gaming keyboard dia ada mungkin button lebihan. Pasal tak? Bayarlah macam kat depan tu kat depan ni, dekat depan ni kenapa nampak macam biasa? Tapi ada juga button di atas tu. Betul. Tapi kalau mechanical yang pure, dia lebih banyak button. So ini kenapa dia nampak macam agak basic kan? Sebab ini adalah mechanical keyboard. Untuk yang mungkin baru tahu, ini adalah produk hybrid sebenarnya, keyboard yang hybrid daripada Cooler Master. Bukan sahaja dia bukan mechanical purely, dia adalah hybrid antara mechanical dan juga membran. So maknanya dengan harga yang mampu milik, RM119 sahaja, anda akan dapatkan experience yang lebih kurang sama dengan mechanical keyboard. Tetapi harga membran. Harga mampu milik lah. Betul. Bukanlah kata harga membran yang basic tu. Sebab kalau harga membran tu boleh dapat dengan harga mungkin RM30-40, RM50. So ini adalah harga yang kita boleh kata middle range lah. Kalau yang mechanical tu boleh pergi sehingga kan RM400, RM500, RM600 pun ada. Untuk mechanical keyboard sahaja. Yalah, for those yang memang betul-betul dedicate yourself. Full hearted betul. Dedicate yourself with for game punya ni e-sport lah. E-sport kan. Mungkin terlibat dengan e-sport. So memang dia akan sanggup berhabis. Betul. Saya rasa dalam apa je situasi, dalam apa je orang kata experience kita ni, kata bekerja ke ataupun hobi ke kan Man. Benda yang kita suka, kita akan sanggup melabur. Betul. Ada yang memang sangat suka kepada, sebagai contoh, gadget seperti telefon bimbit. Betul. Setiap kali keluaran baru, brand baru ataupun model baru. Model baru. Brand biasa sometimes orang a bit loyal lah. Betul lah. Betul. Dia dah biasa. Dia akan tukar. Daripada satu range, bila masuk range baru, tukar lagi, tukar lagi dan terus tukar. Walaupun baru guna sebulan, ada kawan saya kan baru 2 bulan pakai. Keluar je yang baru, model baru. Dia tu tukar kan. Trade in, beli yang baru. Selain daripada tu, macam sekarang ni waktu bermula sebelum PKP saya rasa lah, masa
ketika itu masih PKPB lagi lepas kan. Okey. Hobi berbasikal sebagai contoh. Betul. Kan hobi berbasikal menjadi trending ketika tu. Orang kata kita panggil trending lah sebab semua orang masuk di social media ambil gambar di sini. Okey. Tapi bagi setengah orang, okey, untuk hobi berbasikal tu cukuplah kalau dia beli basikal yang mungkin sesuai untuk dia bawa ke jalan. Ke atas jalan. Cukup. It's very basic one. Betul. Okay. Ada setengah orang, tak boleh. Satu basikal je sampai dah 20-30 ribu. Betul. Betul. Ya. Saya tak nafikan je, ada orang gelar sebagai hobi bangsawan. Ya. Atau hobi kayangan. Okay. So itu adalah kenapa para gamers tadi Alan sebut sebagai mungkin cycling, para gamers juga contohlah. Ada juga orang yang contoh dia minat kereta dan menghias kereta, beli sport rim, letak apa nama bumper dan sebagainya, cat color warna yang memang kita takkan jumpa. Color tu contoh color tu kena cahaya matahari dia akan berubah warna. Tengok satu angle, color lain. You gerak pergi angle lain. Dia punya jaga mana. Sampailah ketika pada musim hujan pun cuci kereta. Itu yang tak faham tu. Tapi mungkin dia kata hujan ni kadang dia bawa juga kotoran. So dia nak bersihkan juga. Yalah, tapi mungkin di sekitar pejabat kita ni memang ada orang kata car salon lah. Yang buat proses pembersihan, lepas tu ada waxing and whatnot kan. Betul. Memang tak kira lah pada ketika itu saya rasa memang ketika musim hujan, kedai tu tetap penuh. Tak ada kosong pun. So jadi saya rasa macam kalau orang ni, kalau dia memang hobi, minat, dia nak jaga, take care benda tu betul-betul kan. Dia akan sanggup dapatkan kepuasan tu melabur dengan jumlah yang tinggi. So untuk gamers, right? Mungkin anda sekarang dengan keadaan PKP sekarang jalan, so dia agak berfikir-fikir nak beli satu yang agak mahal. So since mungkin sekarang ni saya tengok trending ramai yang melibatkan diri sebagai live streamer. Main game ataupun di Facebook live, dan sebagainya. So membran ataupun mechanical keyboard ini sangat-sangat berbaloi dengan harga yang sangat mampu milik RM119 sahaja di Big Jadi Two kita Bazaar. akan mintakan untuk kru tukarkan kepada price poster. So that orang yang baru join kita betul. boleh tengok. Anda dapat lihat sekarang ni. Ini adalah senarai harga barangan yang kita tawarkan di Net Store sekarang ini. Alright. So untuk keyboard ni Dan, kita sebut tadi Dan, antaranya adalah mechanical, tactile feedback dan sebagainya. Kemudian dia ada juga color, right? Color 7 colors ataupun LED colors, right? So kita boleh menggunakan ataupun memilih warna-warna yang kita minat lah. Alright. Selain daripada tu juga Alan, mungkin ada yang tanya RM119 ni aku nak beli kan tak ada waranti ke macam mana? Itu yang paling penting kan. Betul. So untuk barangan-barangan Net Store, especially untuk Device 33 Plus ini, warantinya ialah 2 tahun. So bila kita fahamlah bila ada satu company berani memberikan satu waranti yang tempoh masa yang agak panjang, itu adalah memberikan indikasi kepada kita bahawa produk ini produk yang memang betul-betul berkualiti. Tak, yang paling penting sekali Ahmad. Biasanya bila kita beli daripada Net Store sendiri, and then of course you can get this apa kita panggil warranty lah, 2 years warranty. Tetapi sekiranya anda beli di third party, susah untuk anda dapatkan warranty. Tetapi di Big Two Bazaar, Net Store juga tetap memberikan 2 tahun warranty kepada anda. Sebab tu kita juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Net Store kerana menyokong dan mendukung kita sejak daripada tertubuhnya Big Two Bazaar ini dan juga pada live kita pada 2121 hari itu memberikan sokongan dan dukungan yang tidak berbelah bahagi kepada Big Two Bazaar. Terima kasih Net Store. Terima kasih kepada Net Store ya. Kita beralih, tadi kita sudah cerita panjang tentang keyboard lah. Sekarang orang nak dengar tentang mouse pula. Betul. So mouse ni juga kita tengok design dia is a gaming mouse. Of course. Right? So mesti dia ada dia punya features lah. So antara features lah untuk gaming mouse ni tadi Alan pun dah mention banyak kali tentang color dia. Memang orang tak boleh nak nafikan. Kemudian dia juga in terms of sensitivity. So as a gamers, right, kita faham
bila kita main game, kita nakkan kepuasan dari sudut kita menggerakkan antara satu frame ke frame yang lain bila kita main game. Right? So sensitivity untuk mouse DirectX 33 Plus ini, dia boleh pergi sehingga ke 2400. Ataupun orang sebut sebagai mouse DPI lah. Merujuk pada perkara yang sama. So tapi sepanjang pengalaman saya dalam bermain game ni, so ingat saya ni kaki gamers ke? Saya ni main game bila ada masa je lah. Iyalah. Dengan anak-anak lagi kadang-kadang susah kan. Ya. Tapi kalau main tu mungkin boleh pergi sampai 2-3 jam lah. Kita melepaskan geram kan. So kita sepanjang pengalaman saya. Tapi anak-anak kacau tak, Man? Kita main game waktu anak tak kacau lah. Contohnya waktu dah tidur. Waktu tidurkan dia orang dulu, dan kita ada masa sendirilah. So pengalaman saya, kita takkan main ataupun takkan set mouse DPI ini sehingga ke 2400. Sebab dia akan jadi terlampau laju, right? So kita main game ni yang penting sebenarnya accuracy. Kita cerita tentang untuk produk DirectX 33 Plus, mouse ni adalah 2400. Dari sudut sensitivity dia. DPI, 2400 DPI. Betul. Di hadapan ini ada satu produk yang sampai 8000 DPI. Saya tak tahulah. Betul. Dia actually sekarang yang anda lihat sekarang ni lah. Dia actually tu saya kata depends on the usage macam mana. So type of games yang saya main, contohnya macam ada yang Counter Strike and then Dota. Dia tak memerlukan DPI yang tinggi pun. Tapi mungkin untuk ini saya tak tahu, mungkin ada satu game yang bayangkan anda gerakkan sikit je, je, tapi dia dah sampai hujung dah. Betul. Tak tipunya kan. So sehingga 8000 ni saya tak pernah lagi gunakan sehingga tahap itu. Alright. Experience itu. Tapi kan, mungkin ada yang menggunakan sehingga ke situlah. Kalau tidak, kenapa company-company hardware ni mengeluarkan produk-produk yang seperti itu. So harga lah. Harga untuk DirectX 33 Plus ini daripada Cooler Master berharga RM119 berbanding RM139 harga pasaran. So anda membuat penjimatan sebanyak RM20 ketika musim PKP ini. RM20 tu sangat berbaloi lah. Sangat-sangat besar sebenarnya nilainya. Selain daripada itu, kita juga RM119, RM119 itu termasuk dengan kos penghantaran. So janganlah risau. Ya kan, RM119 tu kita tambah lagi dengan berapa ringgit untuk kos penghantaran. Sebenarnya di Bit2 Bazaar, RM119 itu termasuk dengan kos penghantaran. Kita akan hantar terus ke pintu rumah anda. Man. Dari segi macam warna kan, biasalah game ni kan mesti ada warna yang meriah sangat lah. Betul. Jadi bagaimana dengan warna pula? Tengok depan tu, mungkin boleh nampak di bawah mouse tu ada 7 colours, right? Ada hijau, merah, putih, so rainbow colours lah basically. Except for putih lah. Betul. Lebih kurang macam rainbow colours lah. Basic colours. Memang kita boleh set sama ada kita nak satu colour saja ataupun pulsating mode. Pulsating mode. So dia tukar-tukar lah. Dia akan sentiasa bergerak lah. So depends on, macam contoh kita tengok kalau CPU, dia punya kipas tu biasanya, kipas dalam CPU tu, dia memang colour dia akan sentiasa bergerak. Betul. Saya setuju. Saya setuju tu. So itu memang petanda bahawa CPU tu adalah CPU gaming lah. Senang kita nak detect. Alright. So mungkin kita akan berpindah ke tapi sebelum kita berpindah pergi ke untuk produk yang seterusnya. So jadi kita akan minta untuk kru tunjukkan price dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Tiba berubah pula kita buat substitution. Pertukaran player. Daripada Azlan kepada Husni lah. Bersama saya lagi. Luqman dan Husni, co-founders of Big2 Bazaar. So tadi saya dengan Alan dah bercerita panjang tentang device Setter 3 Plus combo mouse and keyboard daripada Cooler Master. So kita sekarang nak bercakap atau nak bercerita tentang Ultimate Ears Wonder Boom Portable Bluetooth Speaker. Tapi sebelum tu Husni, kita minta kru untuk tunjukkan poster dulu. Kru sila. So yang belah kita ada yang pertama, yang pertama sekali ialah kita ada device Setter 3 Plus. Itu ada berharga RM119. Kalau boleh tengok belah kiri skrin anda lah. So itu harga market, ataupun harga normal price ialah RM139. So anda telah melakukan penjimatan sebanyak RM20 ataupun 14%. Kemudian kita ada webcam. Sebenarnya dia ada juga mikrofon internal microphone, built-in punya. So itu berharga RM115. Harga pasaran RM120. Kemudian mesti kita ada apa ni? Kita ada headphone lah. Headphone dengan harga RM189. Harga asal atau harga di pasaran adalah RM229. Dengan penjimatan sebanyak 17%. Right. Dan last sekali, sekejap lagi kita nak terangkan lah ni. Wonder Boom Ultimate Speaker. Ultimate Ears Wonder Boom Portable Bluetooth Speaker. So RM179 berbanding harga pasaran RM409. Special kita jual di platform Big2 Bazaar. So penjimatan selalu banyak tu. 56%. Lebih daripada separuh harga. Betul. Alright. So kita tengok sini. So kru kita pun dah siarkan di skrin anda. Mungkin mesti boleh angkat benda tu. Right? Hati-hati. So harga pasarannya adalah RM409. Kita hanya menjual dengan harga RM179. Betul. So penjimatan yang sangat-sangat lumayan sebenarnya, right? Discount. Alright. So harga RM179 ini hanya dijual di platform Big2 Bazaar. Betul. Pembelian boleh dibuat di website kami www.big2bazaar.com. Betul. Just search Wonder Boom. Dia punya keywords dia, and then dia akan keluar dan anda boleh buat klik buy dan juga membuat pembayaran. So mungkin ada yang tanya Ustaz. Harga pasaran sampai RM409. Betul. So apa yang ada sebenarnya dengan Wonder Boom ni? Apa yang ada? Tapi yang paling penting orang akan tanya, apa kata dalam harga dengan harga RM409 ni, apa yang dia boleh bagi? Yang pertama sekali kita rasa apa special dia adalah disebabkan orang akan tanya dulu. Selalu tanya bila harga macam ni, warranty dia berapa lama? Betul. Sebab harga yang agak mahal ni, right? Tapi sangat berbaloi dengan feature-feature yang kita akan terangkan nanti. Dan warranty ni bagi warranty adalah selama 2 tahun. 2 tahun. So kalau mana-mana company yang sanggup memberikan warranty yang agak panjang 2 tahun untuk menanggung sebarang kerosakan yang terikat dengan terma dan syaratnya lah. Kita sebagai pembeli ada confidence. Kita ada keyakinan bahawa barangan ataupun produk tersebut adalah produk yang sangat berkualiti. Betul. So kalau penjual atau peniaga memberikan warranty sebulan, 3 bulan. Mungkin untuk barangan-barangan yang agak murah contohnya, so kita fahamlah. So kita barangan tersebut kurang kualiti dia. Bukan per month tahun pula 2 tahun. 2 tahun. Memang sangat lama dan kita rasa 2 tahun tu memang dah orang kata apa? Dah puas menggunakannya lah. Boleh pula beli yang model baru mungkin daripada Wonder Boom ini. Alright. Pasti. So antara kelebihan yang paling obvious sekali yang Husni tunjuk pusing tu, dia adalah 360 speaker. Tengok. 360 degree speaker. So dari segala sudut anda dapat mendengar dengan clear, dengan bunyi yang sangat wow. Super wow tu. So kita duduk di depan ke di belakang ke kanan ke kiri ke, tetap mendengar ataupun mendapat experience yang sama dengan orang yang berada di hadapan speaker ni. So itu yang paling penting lah. Kemudian Husni, dari sudut mungkin speaker orang kata jatuh dalam air
habislah rosak. Betul, barang-barang elektronik ni Terjatuh kena air, je, habislah. Okey. Tapi untuk special ataupun istimewa untuk Wonder Boom portable Bluetooth speaker ini, okey, dia adalah rated sebagai waterproof. Diklasifikasikan sebagai waterproof. Jarang speaker boleh bagi Betul. waterproof. Ya. So standardnya adalah IPX7. So orang tanya apa benda pula IPX7 tu. Okey. So IPX itu adalah antara standard yang digunakan internationally, right, secara global untuk memberikan rate, okey, ataupun dia nak rate lah, okey, satu barangan itu sebagai waterproof ataupun tidak. So dia ada banyak kategori lah, IPX5, 6, 7, 8 dan sebagainya. So untuk Wonder Boom portable Bluetooth speaker ini, okey, dia rated sebagai IPX7. Betul. Okey, so apakah kelebihannya? Okey, IPX7 dia ada dua features. Yang pertama, okey, dia boleh submerge, tenggelam, okey, dalam kedalaman 1 meter. Betul. Dalam masa 30 minit. Okey. Bukan 30 saat 30 minit, setengah jam. Lama tu. So in case lah, okey, unfortunately, okey, speaker ni jatuh masuk dalam air. Rumah anda ada swimming pool ke, jatuh dalam mesin basuh ke, contohlah. Okey, so mesin basuh ada air lah, jatuh dalam mesin basuh kering. Ya, sebab nampak bukan besar. Mungkin kita terlupa, terletak dalam baju, contoh dalam blazer, poket. Dalam baju. dalam poket. Lepas tu nak basuh, terletak sekali semua. Sempat 30 minit, mesin basuh pun 20 minit dia siap. Masa sempat dia selamatkan. Jatuh dalam swimming pool ke sebagainya, 1 meter, kita dalam masa 30 minit kita boleh selamatkan. Tapi bukanlah maksudnya speaker ni kita bawa masuk dalam air, dengar dalam air. Cuma ini kita sebut sebagai feature yang istimewa sebab kita tahu harga RM400 takkanlah jatuh dalam air rosak kan. So dia memerlukan perlindungan itu. Alright. Selain daripada waterproof, okey, ini features yang mungkin ramai jarang dengar, iaitu dia ada drop proof. Macam mana tu? Drop proof ini adalah satu ketinggian, okey, di mana kalau barangan elektronik ataupun hardware ni jatuh, dia masih lagi mampu berfungsi dengan baik. Betul. So untuk Wonder Boom portable Bluetooth speaker ini, Ultimate Ears ini jatuh daripada ketinggian 170 cm ataupun 1.7 meter, dia masih lagi boleh selamat digunakan. Betul. Fungsinya masih lagi optimum lah. Kalau jatuh sekali lepas ni pun tak ada masalah. Tapi janganlah dihempas. Ini jangan salah faham lah. Okey, kita ambil tu, kita pergi hempas. Nanti marah pula kata barangan next store ataupun Big to Bazaar ini mengeluarkan ataupun mempromosikan barangan yang tak berkualiti. Atau anda panas badan kan. Tiba-tiba tak perasan lah, marah-marah, contoh marah kucing anda lah. Kucing anda bual, jatuh sepahkan bilik anda atau tumpahkan air. Anda marah, nampak Bluetooth speaker ni baling terus. Pecah atau nak claim, memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Yang kita sebut sebagai 1.7 meter itu jatuh dalam keadaan jatuhan bebas. Maknanya kita tertolak sikit ke ataupun kucing terlanggar ke, anak kecil kita tertarik ke, okey, jatuh ke bawah, okey, dalam ketinggian 1.7 meter masih lagi selamat untuk digunakan. Betul. Dan design dia sangat menarik, solid. Sebab tu kalau pegang saya kalau pegang dia kata bila jatuh dia tak akan ada efek dekat dia punya permukaan dan sebagainya sebab dia memang solid. Dia tak adalah betul shape, ada shape bentuk orang kata apa square. Tak ada, dia memang bulat, cantik, jatuh pun tak ada masalah. Dan jatuh dia tak berkecai lah. Betul, tak berkecai. Jatuh dia tak berkecai. Alright. Kemudian dari sudut berapa beratnya tu? Berapa berat dia? Susah nak jawab tu. Saya rasa ni tak sampai dalam 200 gram je. Mungkinlah 2 ke 300 lah. Betul, 2 ke 300 gram je. Sangat-sangat betul kita sebut sebagai portable. Alright, sangat portable, sangat ringan untuk dibawa ke mana sahaja. Sebab ni ketahanan bateri kalau bateri dia full. Kalau full charge, right, untuk Wonder Boom ini, dia boleh tahan continuously penggunaan selama 10 jam. Lama tu. Mana ada orang dengar speaker sampai 10 jam kan? So memang kalau kita penggunaan tu agak kurang, mungkin boleh tahan sehingga sehari ke 2 hari. Betul. So sangat-sangat
baik untuk orang yang mungkin suka travel, nak pergi piknik, nak pergi berkelah. Mungkin sekarang tak boleh lah. Mana-mana. Mungkin sekarang ni lah, sekarang di rumah je lah. Dengan MCO, so mungkin ada Tapi sekatan. nak beli sekarang tak ada masalah. Betul. Sementara harga kita bagi promotion. Harga yang terbaik RM RM179. Cepat Grab. Sementara stok masih ada. Betul. Jadi kalau stok dah habis, seperti ini. Betul, kalau stok dah habis nanti takut nanti harga pergi ke harga asal balik. So sementara stok masih ada, cepat-cepat grab peluang ini. Anda boleh buat sebarang pembelian. Alright, bukan hanya terhad kepada barangan Next Store. Barangan-barangan lain juga kita jual di platform kita mesti www.big2bazaar.com. Pada yang mungkin baru menonton, ingat RM179 daripada harga asal di pasaran RM409. Cepat-cepat grab di www.big2bazaar.com. So features yang kita dah sebut tadi ni, dia adalah waterproof, drop proof, 360 speaker. So bila kita sebut sebagai Bluetooth ini, dia ada jarak lah, maksudnya dia ada range di mana untuk kita menggunakan device yang lain, contohnya handphone ke laptop ke, dia memerlukan jarak yang paling maksimum ialah 33 meter. Betul. 33 meter tu sangat jauh. Mana ada orang letak speaker jauh daripada kita kan? 30 meter. Dengan menggunakan maksimum punya volume lah. So kalau kita nak connect dengan Bluetooth tu, jangan lebih pada 33 meter lah. So maknanya nanti speaker tu takkan dapat detect lah kita punya device tu. Jauh. 33 meter jauh. Lebih kurang dalam 100 kaki lah. So untuk sebarang device, handphone ke laptop ke, bukan hanya boleh connect dengan satu warna boom saja. Betul. Dia boleh connect dengan dua warna boom. Right. So kita nak tak kiri kanan, biasa orang gunakan sekarang ni dua speaker kan. Jarang orang guna speaker satu je. So boleh connect dengan dua sekali serentak. So ini memang features yang sangat-sangat jarang kita dengar. So experience dia lebih mengagumkan bila kita connect kepada dua device ataupun dua warna boom ini. Tapi betul, saya percaya kalau anda beli memang sangat-sangat berpuas hati sebab nampak je kecil molek. Tapi dia tak, orang cakap apa, tak sama dengan rupa. Sebab apa? Dari segi volume dia, performance dia, bass dia macam mana, dia seolah-olah kalau ni sebab tu saya terkejut bila dia boleh connect kepada dua device yang sama lah. Maksudnya anda beli warna speaker ni beli dua, boleh secara serentak menggunakan satu device. Sangat menarik sebab bunyi dia mengalahkan, boleh saya kalahkan, lebih kurang macam subwoofer punya device. Sebab dia Bluetooth tau. Dia Bluetooth, dia bukan menggunakan kabel. Tapi bunyi dia sama setaraf dengan subwoofer yang kita boleh terkejut kalau contohlah kita tutup mata, kita pasang, mesti orang akan expect mula-mula ini adalah subwoofer yang berkualiti. Saya memang confident. Saya percaya anda di luar sana, tolong beli dulu, baru komen. Mungkin ada yang nak dengar juga Husni. Mungkin boleh search di YouTube. Anda boleh dengar sebab kita tak boleh nak buat live di sini sebab nanti akan declare sebagai copyright. So nanti live kita akan terhenti dengan serta-merta. So kalau anda nak dengar sendiri macam mana dia punya bunyi itu atau sound dia, just go to YouTube, right, just search Wonder Boom. Anda boleh dengar dengan lebih live lah. Macam mana dia punya bunyi tu sendiri. Sebab memang kita akan tertanya sebab dengan harga device ni di pasaran untuk speaker ni adalah RM409. Orang akan tertanya, benda kecil, barang macam ni, kenapa jual mahal? Of course, mesti sebab dia kualiti. So, kita nak tahu kenapa. Kita nak buktikan betul ke tak dia berkualiti. So, jangan lepaskan peluang dengan harga RM179 saja. Harga runtuh. Hanya di platform Big2Bazaar. Anda melakukan penjimatan sebanyak 56%. Alright. Sini tadi mungkin ada yang baru bersama dengan kita. Tadi sibuk makan kan, lunch dan sebagainya. Sekarang ni dah nak masuk balik waktu bekerja. So, ada masa lapang. Ada masa lapang tadi. Mungkin ada masa lapang sekarang, baru nak bersama dengan kita. So hari ini kita berkongsi tentang produk daripada Next Store. Tadi saya dengan Azlan Jaiz, sekarang saya dengan Husni. Husni, kami adalah co-founders of Big2Bazaar. So kita tadi dah terang panjang lebar tentang device 33 Plus depan ini, right?
daripada Cooler Master. Ini adalah produk combo daripada Cooler Master, iaitu combo keyboard dan juga mouse. Okey, harga dia anda boleh tengok di skrin anda. Okey, harganya adalah RM119 berbanding RM139 di pasaran. So warrantinya juga 2 tahun. Okey, kita sebut tadi tentang membrane keyboard, tentang mechanical. So device triple-C ini adalah mechanical keyboard. Okey, satu produk hybrid daripada Cooler Master dengan harga mampu milik, tetapi anda boleh experience keyboard mechanical. Itu adalah dia punya vision lah. Dan juga mouse yang direka khas, right, untuk gamers di luar sana. Tapi kadang-kadang bukan untuk gamers je ni. Mungkin untuk orang yang memerlukan penggunaan keyboard juga mouse yang tinggi, contoh designer ke ataupun mungkin engineer juga. So dia memerlukan penggunaan yang agak kerap. So boleh membeli atau boleh menggunakan produk daripada Cooler Master ini. Sebab dia untuk mechanical keyboard ni, dia boleh pergi sehingga 30 ke 70 juta key presses. Berbanding keyboard biasa, keyboard biasa hanyalah 5 juta key presses. Nama pun mechanical. So dia boleh kata pergi sehingga 10 kali ganda lebih tahan daripada keyboard yang tradisional ataupun membrane keyboard. Sekarang kita cakap tentang Wonderboom, right? Ultimate Ears Wonderboom portable Bluetooth speaker. Harga RM179. Berbanding harga pasaran RM409. Apa lagi ciri-ciri yang menarik di Wonderboom speaker ni, Lokman? So dia antaranya lah, dia since kita tengok dia pun kecil, dia memang sangat-sangat portable. Sangat portable untuk kita bawa ke mana-mana. Mungkin untuk those yang suka travel, kadang bukan travel di dalam negara, mungkin keluar negara, tapi buat masa sekarang since kita dalam MCOs ni, right, of course kita terikat dengan SOP, dengan arahan-arahan kerajaan. So kita mengharapkan supaya pandemik ini segera berlalu. InsyaAllah semoga ekonomi kita, kesihatan kita juga akan recover seperti sedia kala. Kenapa kita kata dia sangat suitable lah untuk kita buat event-event di luar, untuk outside punya. Sebab apa? Sebab dia memang satu portable lah. Satu lagi, ciri-ciri yang menarik dia dekat sini. Kalau boleh kita tunjukkan, dia punya port ni ada satu nampak. Boleh buka, dan ni adalah tempat apa? Ini adalah tempat untuk charge. Untuk charge. Dan dia hanya memerlukan, orang kata apa? Dia tak perlu direct tu kepada power supply. Sebab dia hanya memerlukan Android biasa. Kabel saja. So you hanya boleh menggunakan power bank sahaja. So memang sangat power bank dan boleh plug in lah untuk charge dia. So dia mengambil masa selama lebih kurang 2.8 jam. Lebih kurang 3 jam lah. Sangat membalun. 2.8 jam boleh digunakan secara terus selama 10 jam. Kalau anda gunakan mungkin sejam je, lepas tu kemudian stop untuk setengah jam guna, and then stop lagi. Mungkin boleh pergi sehingga sehari ke 2 hari. Sebab kita takkan pakai secara terus menerus. Kita tahu takkan stop. Takkan non-stop 10 jam kan. Alright. Mungkin ada yang baru bersama dengan kita Ustaz. Kita mungkin boleh terangkan sekali lagi apa antara features ataupun karakteristik yang menarik tentang Ultimate Ears Wonderboom ini. Tadi kita sebut tentang dia adalah waterproof, rated as waterproof, dengan standard IPX7. So boleh submerge, boleh tenggelam dalam kedalaman 1 meter selama 30 minit. Dalam tu 1 meter 30 minit pula dibagi. So terjatuh dalam air ke, terendam dalam dalam maksudnya kalau terjatuh baldi ke, baldi tak adalah kita nak biar sampai 30 minit. Cepat-cepat kita tarik. Tapi nak bagi tahu ketahanan dia sampai ketahanan dia minit. Jarang speaker menawarkan ciri-ciri yang menarik seperti ini. Betul. So macam IPX tadi saya sebut sini, IPX tu dia ada banyak kan, IPX 5, 6, 7, 8. So makin tinggi numbering dia, makin dia dalam, makin lama. Betul. So maknanya contohlah kalau IPX 8, dia boleh pergi sehingga lebih daripada 1 meter. So untuk Wonderboom ini, IPX7 itu pun sebenarnya dah cukup baik. Sebab kita bukannya nak dengan speaker dalam air, right? Ini sebagai protection, sebagai perlindungan sekiranya terjatuh ke dalam air, anda ada masa yang sangat-sangat panjang untuk menyelamatkan device ataupun
speaker anda. Betul. Okey, selain pada itu, okey, dia juga ada drop proof. Yep. Right? Drop proof ini maksudnya jatuh dari ketinggian 1.7 meter. Okey, masih lagi mampu berfungsi dengan optimum. Betul. Cuma jangan diingatkan juga jangan baling. Jangan dihempas lah. Baling, jangan hempas. Okey, kalau dihempas mungkin daripada ketinggian kurang daripada 1.7 meter itu sendiri boleh rosak. Sebab kita pergi hempas, okey, jatuh dalam keadaan yang normal, okey, mungkin terjatuh, tertolak, okey, anak kita tarik dan sebagainya, dia masih lagi selamat untuk digunakan. Betul. So harga dia ni RM179 untuk offer kepada semua penonton di luar sana, hanya di Big2Bazaar. Okey. Dan selain itu juga ciri yang menarik yang saya pun baru dengar tadi, dia boleh connect kepada dua portable speaker ni. Betul, satu device. Menggunakan satu device. So kita boleh kalau gunakan tempat yang luas, dia boleh cover lah, satu tak kiri, satu tak kanan. Betul. Dekat hall ke, dekat satu kawasan yang lapang ke, tanah yang lapang dan sebagainya. Kalau memerlukan audien yang beramai, so anda mungkin memerlukan dua device. Dua portable speaker ni, tapi hanya boleh kontrol menggunakan menggunakan satu device. Handphone anda satu saja, boleh dengar dua-dua sekaligus. Betul. Okey. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat. Dan saya ada nampak satu benda ni. Ni apa Cikonek ni? Cikonek lain macam bunyinya. So ini kita nampaklah, kita nampak macam ada satu benda yang boleh kita buat sebagai gantung. Dia satu ciri yang menarik juga. Sebab mungkin di rumah sana, mungkin nak pakai kat rumah, tapi ada anak-anak kecil yang baru belajar berjalan apa, bahaya dia tarik tolak. Apa salahnya kalau kita boleh gantung saja dekat mana-mana. Betul. Letak paku je, gantung. Tak ada masalah. Tempat yang lebih tinggi lah. Betul, tempat yang lebih tinggi. Tak nak gantung pun tak apa, sebab ni rata. Permukaan bawah dia ni kalau nampak memang rata. Letak terak ke, tak meja dan sebagainya, boleh. Terletak di situ. Sangat cantik. Alright Husni. So mungkin sebelum kita mengakhiri live pada petang ini, pada tengah hari ini, okey, sebelum sebenarnya selepas pada ini, pada jam 3 petang nanti kita ada live Anti-C, right? Kemudian pada jam 5 petang nanti anda akan bersama lagi dengan kami untuk Big2Bazaar Grocery dan juga Was GPS. So mungkin ada yang baru first time apa benda Was GPS, macam WhatsApp GPS pula kan. So kita nantikan pada jam 5 petang nanti bersama dengan saya dan juga mungkin Husni ataupun mungkin juga orang lain. Pembuatan dan sebagainya. Yes, okey. So Husni, sebelum kita mengakhiri Husni, mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey, apa sebenarnya matlamat ataupun vision Big2Bazaar dalam keadaan orang sekarang ni ramai yang gulung tikar, ramai yang tutup company because of the pandemic. Okey, kita pula sibuk untuk bukan sibuk lah, maksudnya beria-ia untuk mempromosikan Big2Bazaar ni. So sebenarnya apa benda Big2Bazaar ni? Okay, kami menyediakan platform untuk anda semua, untuk anda sendiri menggunakannya. Okey, melalui kami, kami akan beri perkhidmatan dari segi konsultansi, kita akan advise. Sebab apa? Kami ingin membantu anda. Sekiranya anda mempunyai produk-produk anda sendiri, jangan risau tentang produk apa pun. Jumpa kami dulu. Kami akan bagi tahu, kami akan advise anda semua di luar sana, daripada A hingga pada Z. Sebab kita tahu ramai yang terkesan yang di luar sana. Semua mungkin ada juga penonton yang sedang mendengar kali ini, mungkin anda terkesan, dan mungkin anda tak terkesan tetapi anda boleh sampaikan kepada kawan-kawan anda, adik-beradik anda, saudara mara anda yang di luar sana. Mungkin sedikit sebanyak anda dapat membantu mereka, kerana motif kami hanya untuk membantu. Membantu, menolong mereka untuk mempromosikan produk mereka sendiri. Sebab itulah Husni, disebabkan pandemik ni juga Husni, ramai yang sebenarnya yang dibuang kerja ataupun dipotong gaji, right? So mereka mengambil inisiatif. Mungkin mereka ada simpanan, mengambil inisiatif untuk menjadi seorang entrepreneur. Seorang usahawan, mencipta produk sendiri. Dan saya sangat-sangat yakin di luar sana, terutama usahawan-usahawan muda Husni, mereka mempunyai produk yang sangat-sangat baik. Cuma kurang dari sudut pemasaran. Dalam dunia perniagaan ni sebenarnya kalau kurang pemasaran,
kuranglah sale-nya. Betul. Jadi kami di Big2 Bazaar, selain daripada kita menyediakan platform untuk anda meletakkan ataupun memasarkan barangan anda secara offline, kami juga menawarkan untuk anda memasarkan secara online ataupun secara live. Okey. Sebab tu kita sekarang tengok trend ni dan lebih penting sekali secara live. Di Facebook, di Shopee, Lazada, even Amazon sekalipun sekarang mereka berpindah daripada e-commerce yang biasa, yang basic kepada live streaming e-commerce. Hanya display barang saja sebelum ni. Sekarang ni dah ada live sendiri. Orang nak tengok satu tengok Wonder Boom ini. Gambar mungkin kalau you tengok dalam satu picture nampak macam besar. Tapi rupanya boleh tengok kecil je, comel je. And then sebab you macam boleh ni tengok. kita boleh nampak. Contoh speaker ni. Kita letak kat tangan. Orang di luar sana boleh nampak sendiri, boleh buat value sendiri. Memang besar dia macam tu. Dapat tangkap dah. Kalau setakat kita letak dekat kotak ni je, kita tak tahu. Selagi tak pegang, tak tahu benda ni besar macam mana. So pembeli dapat merasai sendiri pengalaman seolah-olah mereka pergi ke kedai fizikal dan tengok barangan itu secara live. Sebab tu sekarang ni live streaming e-commerce menjadi satu trend yang sedang meningkat naik. Dan di situ jugalah kita sebagai Big2 Bazaar mengambil peluang itu. Di samping kita juga nak menyahut trend itu, mesti kita juga nak membantu anda di luar sana. Sebab itu kalau mungkin ada juga pemilik produk, mereka ada produk yang sangat bagus, cuma mereka tak semua orang yang ada kemampuan ataupun keyakinan untuk bercakap di depan kamera. Sebab tadi Usi sebut tadi, kita ada memberikan konsultasi untuk advice daripada A to Z, segi penggayaan dan untuk membina self-confidence tu paling penting. Cara anda convince orang, intonasi bercakap, bila nak pause, bila nak meninggikan suara, semua itu memainkan peranan apabila kita membuat live streaming. Jadi jangan tunggu lagi. Kami menunggu kehadiran atau kedatangan anda. Dan kami sangat berterima kasih kepada anda semua yang tak putus-putus memberi sokongan daripada awal lagi, daripada kita mula launch kita punya Big2 Bazaar pada 12 dulu. Di mana kami founder, saya Husni, Luqman dan juga Azlan, co-founder untuk Big2 Bazaar. Sehingga kali ini yang banyak memberi sokongan kepada kami. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada semua sponsor yang telah vendor banyak sponsor atau memberi produk-produk mereka kepada kami, membantu kami, memberi keyakinan kepada kami, memberi kepercayaan kepada Big2 Bazaar untuk mempromosikan produk-produk anda. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada banyak produk yang Tupperware, kita ada jual alatan shawl, tudung kini, Genesis program care, farm skin, Mosclean. Mosclean sangat-sangat banyak. Mungkin insya-Allah kita akan rotate lah setiap produk itu sepanjang MCO ini. Insya-Allah. Jadi kita mungkin akan akhiri sekarang ni. Dan jangan lupa untuk jam 3 petang nanti bersama dengan Aunty C, dan juga pada jam 5 petang nanti bersama dengan saya dan juga rakan penyampai. Host jemputan lah. Kita akan tengok siapa nanti. Tunggu dan lihat untuk Big2 Bazaar Grocery dan juga untuk What's GPS. So nantikan pada jam 5 petang nanti. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye.